Kita recap sikit lagi dengan apa yang kamu dah belajar. So for vectors kita ada setiap vectors ada magnitude dan juga direction. Okay, ada direction dan juga ada magnitude. Magnitude ni apa? Magnitude ni length. Okay. Ni ialah length. Panjang dia. Okay. So magnitude of vector OP. So this is the formula that you have to remember lah. Square root x1 square plus y1 square plus z1 square. Okay, let's say kita punya vector kita ialah P equals to x1i plus y1 k plus z1 k. Okay. Ambil nilai dia sahaja, ambil nombor je x1, y1, z1 letak dekat sini. Okay, jangan ambil IJK tu tak perlu square kan. Okay, ambil nombor dia sahaja. So itu kita kira cara untuk kira magnitude. Okay, kamu akan gunakan magnitude ni di sepanjang topik vector. Okay, jangan sampai at the end of this chapter masih lagi tak tahu cari vector. Okay, masih lagi tak tahu cari magnitude. Magnitude ni paling basic lah dalam vector. Okay, magnitude tu bahasa sukarnya, bahasa senang dia ialah length, panjang vector tu. Okay, so ini vector. Ini direction dia. Okay, berapa panjang dia? Ini yang kita kira sebagai magnitude. Okay, so obviously panjang mestilah sentiasa positif. That's why magnitude is always positive. Okay. And then kita tahu unit vector. Okay, unit vector ni apa pula? Whose magnitude is 1 unit in the direction of A. Okay, whose magnitude tadi length is 1 unit in the direction of A. Okay, jangan fikir pasal dia punya definition, remember the formula. Okay, so this is the formula to find our unit vector. Therefore, the symbol ataupun the simbol lah, kita denotekan dia sebagai A hat. Okay, ada topi atas dia. Okay, itu kita sebut sebagai unit vector. Let's say vector kamu ialah A, dia suruh cari unit vector of A, letak topi dekat atas dia. Okay, formula senang je. Atas ini ialah vector kita, bawah dia ialah magnitude. Okay, A over magnitude. So you have to remember this formula. So dua formula dah yang kita kena ingat. Okay, satu ialah formula untuk magnitude, satu lagi ialah formula untuk unit vector. Okay, so ini benda yang sama lah. Let's see example 1. Okay, dalam video yang lepas, kalau diikutkan tak ada video example 1 dengan example 2. So, tapi kamu dah carilah. So, let's see soalan A. Magnitude, find the magnitude of the following vectors. Okay, magnitude kita tahu formula ialah square root A1 square, B1 square, C1 square. Okay, nombor dia kita square kan. So, magnitude dia punya simbol ialah B modulus square root, ambil nombor di sini. Okay, ambil nombornya sahaja bersama tandanya. Okay, IJK jangan ambil. So, kita ada 8 square tambah negatif 3 square tambah 6 square. Okay, tekan je dalam calculator, you should get square root 109. Okay, biarkan sahaja dalam exact value. Okay, biar dalam exact value lebih tepat. Okay, jangan letak dalam point. Kalau boleh lah, jangan letak dalam point. Same goes untuk OB. OB ni apa pula? You should know. Kamu patutnya dah tengok daripada video. OB ialah direction vector. Kita panggil direction vector. Okay, direction vector daripada O ke B. So ini vector kita. Let's say ini ialah point O, ini ialah point B. So vector dia macam ni. Itu kita panggil sebagai OB lah. Okay, so to find the magnitude, cara yang sama. Kita letak OB dan nak panah. So negative 4 square plus 2 square plus negative 1 over 2 square rootkan dia. So you should get 9 over 2. Ini yang paling basic lah dalam vector. Okay, so next is unit vector. So ingat, terus tahu unit vector, kita punya simbol ialah, dekat sini vector yang dia bagi ialah U, jadi unit vector kita ialah U hat. Okay, hat, topi. Dekat atas dia ada topi. So the question asks to find vectors such as W equals to 3 unit vector of U. Okay, so first thing first, we have to find unit vector of U. So formula ialah vector atas bawah magnitude. Remember, all the vectors kena ada ombak. Okay, kalau tiada ombak, itu tak dikira sebagai vectors.
Okay, sangat-sangat penting ini. Beza U dengan U ombak beza. Okay, U is a variable. U ombak ialah vektor. Okay, dalam matematik, vektor tu dah benda lain dah. Okay, so U ialah kita punya vektor kita. Okay, let's just put this one here. Negative 2i plus 4j plus 2k over magnitude. Okay, ini ialah vektor, sekali lagi ini ialah vektor kita. Ini ialah magnitude kita. So kita dapat unit vektor. So magnitude sama juga apa yang kita buat sebelum ni. Square root negative 2 square plus 4 square plus 2 square. So we have our answer. Kita ada negative 2i plus 4j plus 2k dalam dapat square root 2 square root 6. Okay, tapi kita tak boleh biar macam ni. Okay, kena pecahkan. Vektor kena I, J, K sendiri-sendiri. Okay, so we can leave it like negative 2i dah bahagi dengan 2 square root 6 akan jadi negative I over square root 6. Ataupun boleh tulis sebagai negative 1 over square root 6i plus 4 over 2, ada 2 over square root 6j. Dan last sekali kita ada 1 over square root 6k. Ini ialah unit vector U. Okay, the question asks us to find vectors such that W equals to 3 unit vector of U. So tulis balik W 3 unit vector of U. Kita nak cari W lah. Okay, kita nak cari vector W. So masukkan je apa yang kita ada. Unit vector of U kita ada negative 1 over square root 6i plus 2 over square root 6j plus 1 over square root 6k. Basically itulah jawapan dia. Masukkan balik dalam. Plus 6 over square root 6j plus 3 over square root 6. Okay, simple sahaja. Okay, dua benda yang paling basic untuk cerita vektor. Tak tahu ni jangan pergi jauh lah. Okay, jangan pergi jauh. Belajar ni dulu. Fahamkan ni dulu. Okay? Boleh faham ini? Are you guys okay? Ya, boleh ni. Okay. Okay. Okay, ni semua dah tengok daripada previous video yang saya bagi. Let's go straight to direction cosine for a non-zero vector. Okay, so question memang straightforward akan tanya find the direction cosine. Okay, ada satu lagi, find the direction angle. So dua benda ni lah. Direction cosines and direction angles. Okay, so you have to remember the formula. So this is the formula yang kita kena ingat. Okay, and all the formula dalam vectors tak diberi Vectors ialah chapter yang masuk exam. So you have to remember the formula. Okay, so consider the vector OP. So direction vector OP. Sekali lagi kita sebut ini sebagai direction vector OP. Okay, dia gerak daripada O pergi P. Is point ABC. Inilah point ABC. Dan OP equals to AI plus BJ plus CK. Dia punya magnitude ialah ini. Okay, ini paling basic, kita dah tahu dah cerita dia. Okay, if OP makes angle of alpha, beta and gamma. So tengok dekat kita punya diagram dekat sini. Okay, so ini ialah vektor kita. Okay, ini ialah vektor kita. Antara vektor kita, ini kita punya vektor lah. Vektor OP. Okay, antara vektor kita dengan x-axis, ini ialah x-axis. So kamu nampak ini. Antara vektor dengan x-axis itu ialah alpha. Okay. Antara vektor kita dengan y-axis itu ialah gamma. Antara vektor kita, beta. Antara vektor kita dengan z-axis ialah gamma. Okay, so itu apa yang kita tahu. Alright, so direction cosine ni apa? Exactly this. Cos alpha equals to
A, B, C. A, B, C tu datang daripada mana? Daripada vektor kita. This one. Terlebih pula. Ini. Okay. Nombor dia lah, nombor dekat kita punya OP kita, A, B, C kita. Okay. Cos alpha is equals to A over magnitude of OP. Cos beta equals to B over magnitude of OP. Cos gamma equals to C over magnitude of OP. So this is very straightforward formula sebenarnya. Okay, tak perlu fikir panjang. So direction angle tu apa? Basically kirakan, inversekan cos kita. Okay, itu sahaja. Cumanya satu lagi benda yang kamu kena ingat, kamu kena tahu macam saya dah bagi tahu sebelum ni, dalam chapter vectors, all the angles must be in degree. Salah jadi degree. Okay, in degree. So sebelum-sebelum ni kita cerita pasal cos, sin, tangent mesti kena tukar radian, but for vectors mesti kena tukar dalam degree. Okay, so ni apa pula? Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. Dari mana pula muncul ini? Okay, ini kita proofkan lah, kita proofkan. So basically kalau kita ada ini cos alpha kita squarekan dia. Cos alpha kita squarekan, kita dapat A over magnitude OP square plus cos beta ini kita squarekan, kita akan dapat B over magnitude OP square, and cos gamma kita squarekan, kita dapat square. Okay, kita nak proofkan dia sama dengan 1 . So pecahkan, expandkan dia. So kita add, ada A square plus B square plus C square, which is denominator dia semua sama, which is magnitude of OP square. Okay, sebab setiap tu di square kan. So apa yang kita ada dekat sini? Let's see, magnitude of OP ialah yang atas tak ada masalah, A square plus B square plus C square. So magnitude of OP ialah square root A square plus B square plus C square D square kan? So therefore square dengan square root ini akan cancel out each other. So we end up with A square plus B square plus C square over A square plus B square plus C square, which is waktu kita dapat equals to 1. So we have this identity. So kamu mesti tertanya-tanya kenapa pula ada benda ni? Okay, ada masanya yang kamu akan gunakan dia. Okay, bila? Nanti kita tengok. Okay. So this is the identity lah. Ini tak perlu tahu pun. Ini tak perlu tahu pun. Okay, yang kamu perlu tahu ini sahaja. Okay, itu identity dia. Okay, sekarang mesti dah macam, mana pula nombor-nombor ni? Kenapa huruf sahaja? Tenang. Baru introduction. Okay. Alright. So sekarang tadi kita dah tahu unit vector tu apa. Okay. Atas vector, bawah magnitude. Okay. Ada hat. Okay. So macam mana pula soalan tu kalau dia kata magnitude of OP. Unit vector of OP. Okay. Unit vector of OP. So direction vector OP ada hat atas dia. So formula dia apa pula? Atas vector. Oi. Terkejut saya. Kejap. Bagi saya 1 minit. Okay. Boleh dengar ke? Boleh dengar saya? Boleh, Miss. Okay. Alright. So direction vector of OP. Okay, so yang tadi yang basic kita belajar direction vector OP atas vector bawah magnitude. Okay. So sama jugalah. Atas vector bawah magnitude. Okay. So vector dia apa? Vector dia is basically just AI plus BJ plus CK. Magnitude dia magnitude lah.
Tak perlu fikir panjang. So macam mana nak cari unit vector of OP? So kita expandkan dia. So kita ada A over magnitude of OP plus B over magnitude of OP plus C over magnitude of OP. Which is kalau kamu perasan, ini ialah ini. Sini. Okay, sama kan? So A over magnitude of OP ialah cos alpha. B over magnitude of OP ialah cos beta. C over magnitude of OP ialah cos gamma. So apa yang kita boleh concludekan dekat sini, macam mana nak cari magnitude vector of OP menggunakan direction cosine ialah direction vector of OP cos alpha I plus cos beta I plus cos gamma I. Okay. So apa yang saya tunjukkan dekat sini ialah semua derive sahajalah. Okay, so the thing that you have to know here is this one here, nombor 1, direction angle which is come from direction cosine juga, identity dekat sini dan juga cara cari unit vector. Okay, yang dalam kotak saja yang kamu perlu tahu. Yang lain just macam mana nak dapatkan formula dalam kotak lah. Okay, kita pergi kepada nombor-nombor kita. Let's see. Find the direction cosine. Question asked for direction cosine. Direction cosine ni memang ini sahaja yang kamu akan tinggal jawapan dalam cos alpha, cos beta, cos gamma. Tak perlu guna calculator pun sebenarnya. Find the direction cosine of the vector OP where P is the point 3, negative 6, 2. Okay, very straightforward. Direction vector OP. Tulis dulu apa yang kita ada. Tulis dalam bentuk vektor. Okay, kita recap balik apa yang sepatutnya kamu dah tengok dalam video, cara-cara untuk tulis vektor. So kita ada 3i minus 6j plus 2k. Kalau dia tinggal dalam macam ni, ini ialah di point P. So kalau dia datang daripada origin, dia dah jadi vektor. Okay, so bila dah jadi vektor, boleh tulis macam ni. I ombak, J ombak, K ombak. Okay. Satu lagi cara tulis vektor ialah OP equals to, ada segitiga ni, 3, negatif 6, 2. Satu lagi cara tulis OP dalam bentuk matrix, column matrix. Okay, hanya 3 cara tulis vektor sahaja diterima. Nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Selain daripada tu tak boleh. Okay, macam ni tak boleh. Macam ni tak boleh sebab tak ada ombak. Okay, macam ni tak boleh. Jangan macam-macam. Jangan tukar dia. Okay, 3 cara ini sahaja cara tulis vektor kita. Okay, so we want to find direction cosine. So direction cosine kita perlukan vector dan juga magnitude. Okay, we need vector and magnitude. Obviously vector kita ada daripada soalan. So now we cari vector. Magnitude of OP square root 3 square plus negative 6 square plus 2 square, which is kita dapat 7. Okay. So senang je ni, pejam mata boleh buat. Cuba kamu pejam mata. Cos alpha sama dengan ambil nombornya. Ambil 3, ambil negatif 6, ambil 2. 3 over 7 cos beta negative 6 over 7 cos gamma 2 over 7. Dah siap. Itu je ceritanya. Okay. Negative 6 gantikan dekat sini. Tadi 3 gantikan dekat sini. 2 gantikan dekat sini. Okay. Simple saja buat direction cosine. Tak payah kira. Kalau dia suruh cari direction angle, inversekan cos dia. Okay. Itu sahaja cari direction cosine. Biar jawapan macam tu dah siap dah. Okay, example 7. Find the direction cosine and direction angles of
let's see question A lah. Okay. Soalan straightforward bagi angle, bagi vector dekat sini. So we need to find our magnitude. Magnitude of A equals to square root 2 square plus 3 square plus negative 1 square, which is kita dapat 14. Okay, so nak cari direction cosine. Straightforward, cos alpha equals to, ambil nombor dia 2 over square root 14. Tak payah tekan calculator pun. Square root beta 3 over square root 14 cos gamma equals to negative 1. Negative 1 sini negative k. Depan dia adalah 1. Negative 1 over square root 14. Okay, settle direction cosine. Dah dapat dah markah. Okay, and the question asks for direction angle. So direction angle kita basically sekarang kita perlu calculator. Ambil calculator, tukarkan ke dalam degree. Okay, mode calculator mesti dalam degree. Ingat chapter 5 nampak je soalan vector, mode calculator tukar dalam degree. Okay, inversekan je lah cosnya. Inverse cos 2 over square root 14. Berapakah jawapannya? Tolong saya. $57.69. 57.69 beta. Uh, 36.70. 36.70 gamma. $105.50. 105.5. Thank you. Alright. So selesai cari direction angle, direction cosine. Senang je. Okay. Alright. B boleh buat sendiri. Okay, belum mencabar lagi. Ini baru macam redact introduction, sampai goyang kaki, sampai pejam mata boleh buat. Okay, belum mencabar lagi. Sekarang kita pergi kepada yang mencabar sikit. Okay. So, baca dulu soalan. A vector V is inclined at 60 degree to the y-axis. Ayat pertama dah macam apa benda pula ni. Tenang, tenang, tenang. Inclined at 60 degree to the y-axis. Tadi kita buat kan? Tengok balik diagram kita tadi. Vector kita incline. Okay, 60 degree to the y-axis. Ini ialah y-axis. So ini ceritanya. Jadi 60 degree tu apa? 60 degree dia ialah beta lah. Okay, so itulah ceritanya. And then disebut and at 60 degree to the z-axis. So ini kita tahu ini ialah beta. 60 degree to the z-axis. Okay, kita tengok kita punya diagram. So ini vector kita. Ini z-axis kita. So incline 60 degree to the z-axis. So 60 degree tu ialah kita punya gamma. Okay, gamma kita. So the question asks to find its inclination to the x-axis. So apa kita perlu cari ialah kita punya alpha lah. Okay, so kita nak cari kita punya alpha. Okay, kita berhenti kat situ dulu. Okay, kita senaraikan dulu apa yang kita ada. So we have beta equals to 60. And then we have gamma equals to 60. Question asks for alpha. Macam mana nak buat ni? Tak perlu masuk lagi ayat kedua. Ini kita boleh settlekan dulu. Okay, so daripada 4 kotak yang saya cakap ni, kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, apa yang kita boleh gunakan untuk cari alpha kita? Rasa-rasanya kotak nombor berapa? 1, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4? Nombor 4. Nombor 4. Okay, so obviously sini kita tak tahu pun kita punya magnitude. Kita tak boleh nak, kita tak tahu pun vektor kita apa. Macam nak kira magnitude? Okay, dekat sini kita tak tahu pun unit vektor kita apa sebab kita tak ada vektor dia.
Okay, so macam mana nak kira unit vector pula? So the only thing that we can use ialah di kotak yang keempat ini sebab kita ada beta, kita ada gamma, sini satu, bolehlah cari alpha. Okay, so by using identity. So inilah kegunaan identity tu. By using identities, jangan confuse dengan identity daripada chapter 7 pula. Trigonometry, okay, tak ada kena mengena. So kita ada cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. Subkan cos square alpha plus cos square cos square 60 degree plus cos square 60 degree equals to 1. Cos square 60 boleh terus tekan calculator. Macam mana nak tekan calculator? Tekan, make sure dalam degree Make sure dalam degree. Tekan calculator cos 60 dahulu. Baru squarekan dia. Okay, tekan cos 60 and then squarekan. Ataupun buat bracket terus. Cos 60 squarekan. So cos 60 ialah 1 over 2. So kita squarekan dia. Equals to 1. So bawa semua ke sebelah kanan. So you will have cos square alpha equals to 1 over 2. Now balik semula kepada chapter 7 trigonometry. Okay, so ini ialah cerita larka kita. Okay, larka L ialah for linear. Ini belum linear lagi. So kita kena linear kan dia. So square root pergi square pergi sebelah jadilah square root. So we have cos alpha equals to plus minus square root 1 over 2. So kita ada dua jawapan. Cos alpha equals to square root 1 over 2. Cos alpha equals to negative square root 1 over 2. Now tekan dia calculator. Alpha, inverse alpha. So kita akan dapat 45 degree dekat sini. And di sini kita dapat alpha equals to inverse cos negative square root 1 over 2. Kita dapat 135. Okay, so kita ada dua angle dekat situ. So kita boleh tulis jawapan V is inclined at 45 degree and 135 degree to the x-axis. Kenapa boleh jadi dua angle pula? Bukan incline dekat satu angle sahaja ke? So, kalau kita tengok diagram kita dekat sini, kalau x-axis kita di sini, ini ialah kita punya vector, dia boleh jadi yang ini. Okay. Yang ini mungkinlah kita punya 45 tadi. And then nampak ada satu lagi angle yang ini. Yang di luar ini. Okay, sebab tu dia jadi dua angle. Satu angle yang ini maybe 45, ini maybe 135. Okay, that's why you have two answers. Okay, ini baru ayat yang pertama. So, kita nak selesaikan ayat yang kedua pula. Okay. If the magnitude of V is 8 unit, find the vector V. Digest kan apa yang dicakap tu. Magnitude of V. Magnitude of V. Inilah magnitude of V. Okay. Secara matematiknya lah. Kalau sebut magnitude of V tu Englishnya. Okay. Kalau simbolnya itulah. Equals to 8. Dari mana pula kita nak cari V? Okay. So kita nak cari V. Apakah formula yang ada V, ada magnitude? Yang ada vector, ada magnitude? Daripada yang kita belajar daripada pukul 8 tadi, apa formula yang ada vector, ada magnitude?
Formula apa? Unit vector. Unit vector. Okay. So, itulah relation dia. Kamu ada magnitude, kamu perlukan vector. So, the only relationship antara dua benda ni ialah unit vector kita. Okay. So, from unit vector punya formula, so kita tahu V hat equals to vector over magnitude. Tapi kita kena ingat, kita tengah cerita pasal direction cosine, okay, inclination antara vector dengan kita punya axis. So, kotak 1, 2, 3 ke 4 yang kita akan gunakan? 3. Kotak yang ketiga. Okay, kotak yang ketiga. So, formula tadi, basically kalau kita susunkan, kita akan dapat ini. So, kita akan guna formula inilah. Okay, so kita gunakan V equals to cos alpha I plus cos beta J plus cos gamma K. Alright, so basically kita dah ada dah cos alpha, cos beta, cos gamma kita ada. Cos alpha kita boleh masukkan. Ini cos alpha kita. Yang kita baru cari, which is ada positive negative. Yes, kamu kena masukkan positive negative tu. Okay, so we include plus minus square root 1 over 2 I. Okay, masukkan positive negative. Plus, so cos beta ialah 60 degree. Beta ialah 60 degree, so cos 60 ialah 1 over 2. So sini ialah 1 over 2J. So and also 1 over 2K. Okay, so sekarang nak buat macam mana ni? From this formula here, kita akan susun. Okay, daripada V equals to unit vector equals to vector over magnitude. Kita akan susun sebab kita nak cari vector. So kita susun jadikan V sebagai subject. So naikkan magnitude, kamu akan ada unit vector darab dengan magnitude kita. Ini kita nak cari. Ini kita ada, this one here. Ini kita ada daripada soalan. Okay, so let's write all the thing that we have. Vector kita nak cari. Unit vector is from this one here. Magnitude 8. Okay, saya tukar dulu lah kedudukan ni supaya nampaklah jelas sikit. Magnitude kat depan, unit vector dekat belakang. Okay, so magnitude ialah 8. So unit vector kita ialah plus minus square root 1 over 2 I plus 1 over 2J plus 1 over 2K. Simplifykan. Eight times 1 over square root 2. Kita ada plus minus 4 square root 2I plus 8 divided by 2, kita ada 4J. 8 divided by 2, kita ada 4K. Okay, so you basically have to answer for your V. So kita boleh conclude kan sebab apa ada dua, sebab dekat sini ada plus minus. Okay, so jawapan yang pertama untuk vektor kita ialah yang positif, 4 square root 2I plus 4J plus 4K. Jawapan yang kedua kita ialah yang negatif untuk I kita. I plus 4J plus 4K. And that will be our final answer. Mencabar sikit.
Okay, so itu cerita direction cosine. So daripada sikit je cerita direction cosine tadi, dia boleh tukar pusing-pusing soalan hinggalah jadi soalan ini. Okay, soalan ini pernah keluar exam dan dia boleh keluar lagi. Okay, and soalan tak adalah nak pusing teruk sangat. The question very straightforward, akan tanya macam ni lah cerita dia. Okay, dia akan bagi magnitude and then dia akan suruh cari vector daripada direction cosine kita. Okay, so the working is exactly the same dengan apa yang ada dekat sini. Okay ke? Are you guys okay? Miss. Masih okay, Miss. Okay, Miss. Okay. Let's move on to the next subtopic. Okay, so direction cosine tadi, ingat 4 kotak ni? Okay, macam mana cari direction cosine, macam mana cari direction angle, macam mana cari unit vector by using direction cosine, macam mana apa identity menggunakan direction cosine kita. Okay, 4 kotak dekat sini. Okay, so lupakan semua ni. Sekarang kita akan pergi kepada skala produk. Okay, ini abaikan dulu application kita. Jangan abaikan terus nanti kita akan masuk. Okay, so ini skala produk. So apa yang kita akan belajar dekat sini ialah 3 benda. Kita akan cari scalar product and we are going to use properties for scalar product and we are going to find the angle between two vectors. Okay, find the angle between two vectors ini akan ada nanti bila kita buat application which is angle between two lines. Exactly the same thing. Okay, so apa pula scalar product ni? Okay, ataupun dikenali sebagai dot product. Okay, sama je. Dot product dengan scalar product ialah benda yang sama. So scalar product of two vectors A and B is the operation which, okay, memang dekat dalam nota ataupun dalam apa-apa soalan memang dia boldkan A dengan B. Okay, memang tak ada ombak dekat bawah. Okay, ini ialah vektor. Okay, tapi tak ada ombak pun sebab dia boldkan. Okay, kalau tulisan takkan kita nak boldkan beria-ria kan? Tidaklah. Okay, jangan kamu nampak dekat sini tak ada ombak kamu rasa betul. So dekat sini dia boldkan, ini tanda vektor kita lah. Okay. Bila kita tulis make sure ada ombaknya. Kalau tak ada ombak, tiada markah. Okay, balik semula kepada definition of scalar product. We have A dot B equals to magnitude of A, magnitude of B cos theta. Okay, very straightforward. Ini adalah formula yang kamu akan bawa sampailah ke akhir chapter. Remember it now. Okay. Dot product, scalar product. A dot B equals to magnitude A, magnitude B cos theta. Okay, so kita berkenalan sedikit tentang skala produk. Okay, so theta ni apa pula? Ialah theta ialah angle between A and B. Okay, so let's say ini ialah vektor B. Ini ialah vektor A. Okay, ini ialah angle between two vectors. Okay, itulah theta kita sekarang ceritanya. Kalau tengok dekat sini angle kita mesti tak lebih daripada 180 degree. Okay, tak lebih daripada 180 degree. So boleh jadi macam ni, boleh jadi macam ni, boleh jadi macam ni. Okay, as you can see this one is A dot B akan jadi greater than 0 sebab cos less than 90 degree dia akan jadi greater than 0. A dot B equals to 0 sebab dekat sini kita tahu cos 90 degree equals to 0. So ini theta kita basically less than 90 degree lah. Okay. So theta kita greater than 90 degree. So A dot B kita akan jadi kurang daripada cos. Okay, satu lagi benda yang kamu kena tahu untuk dot product ialah dua vektor didotkan J dot J equals to 1, K dot K equals to okay, skala. Skala tu apa? Skala tu nombor. Okay. Bila kamu buat cari nilai A dot B kamu ini, make sure kena dapat value. Okay, so nanti kita akan belajar vector product pula, vector. So bila kita buat, kita dapat vector. Okay, so remember when you do your skala product,
Bila kita masukkan formula ini, kita akan dapat nombor sahaja. Okay, kita akan dapat nombor. Okay. So ini definition yang kita akan gunakan jugalah. Okay, tadi satu definition, ini another definition. Ini kita akan gunakan untuk dot product kita. A dot B equals to A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. Tak faham pun kalau dekat sini. Kita terus buat soalan. Okay, example 9. Evaluate A dot B. So dot product of A dengan B, kita ada vector A, vector B. So and the angle between A and B is 139.9. So question give us vector A, vector B dan angle. So ada dua formula. Formula 1 ke formula 2. Kita gunalah formula 1. Okay. Apa-apa pun calculator dalam degree sekarang. Okay. Make sure dalam degree. So now we just sub into formula. So A dot B equals to magnitude A, magnitude B cos theta. Okay, kita cari magnitude A dulu. Nampak magnitude ni kamu akan guna sehingga ke akhir. Sehingga ke akhirnya. So 3 square plus negative 7 square plus macam mana ni? Aku nak plus kan? Kat sini ada I dan K sahaja, tak ada J. Okay, tak ada J janganlah. Jangan risau, biar je lah. Okay, so ada I dengan K sahaja. Jangan letak I, J, K dekat dalam magnitude nombor dia sahaja yang kita letakkan. Nombor dia sahaja yang kita letakkan. Okay, I, J, K tak perlu letak. So here we will have the answer square root 58. And then magnitude of B. Kita ada negative 2 square plus 3 square is square root 13. Okay, now kita boleh masukkan square root 58, square root 31 cos theta. Theta ialah 139. Soalan bagi. 0.9. Okay, tekan calculator. Berapa jawapan dia? Miss, square root 13 kan Miss? 13. Okay, sorry. Thank you. Berapa? Apa? Dapat negative 21. Negative 21. Okay, so A dot B boleh jadi negatif. Okay, so direction dia negatif lah. So kamu dah belajar dah tengok dekat video. Sepatutnya type of vector negatif dia pergi di other direction lah. Okay, dan obviously kita sebenarnya dah boleh agak nilai dia negatif. Sebab angle kita lebih besar daripada 90 degree. Angle yang lebih besar daripada 90 degree, A dot B kita akan jadi less than 0. Kat situ. Okay, kita boleh agak dah sebenarnya. Okay, so this is example 10. Kita akan gunakan kotak yang kedua pula. Okay, definition daripada kotak yang kedua. Tadi kita guna kotak pertama. Ini kita akan guna kotak yang kedua. Which example 10 ni kamu akan gunakan sama juga sepanjang chapter ini. Okay, lagi-lagi di application nanti. Okay, this is a very crucial thing. So, make sure boleh buat. So, macam mana nak gunakan definition di kotak yang kedua ini is basically darabkan sahaja. Okay, dituliskan dulu equals to sekejap macam mana saya buat. Okay, tulis 2i minus j plus 0k. Tak ada k kan, so kita tulis dulu mula-mula ni lah. Tidak pro, tak perlulah. 0j plus 4k. Okay, darab dengan diri dia. Okay, so maksudnya 2i dengan I, j dengan j, k dengan k. So 2i darab dengan 3i. Okay, darab. Bahasa Melayu dia darab. Okay. Bahasa matematik dia dot kan. Okay, dot kan. Ataupun darabkan lah. Samalah A1 darab dengan B1.
Okay, saya tak nak kamu confuse dengan cross product nanti. Jangan ingat ini pun darab juga, beza. Okay. So apa yang kita kena buat dekat sini ialah 2 multiply by 3 which is we have 6. I dot dengan I which is equals to 1. So this is from properties yang saya baru tunjuk tadi. Okay, I dot I, J dot J, K dot J is equals to 1. So that's why we have our value. Okay, so dapat 6. Teruskan, negative 1 multiply by 0 which is we have 0. 0 multiply by 4 which is we also have 0. And we have 6 dekat sini. Okay, selesai. So senang cerita untuk dot product ni kita boleh abaikan IJK kita. Okay, kita tengok nombor dia sahaja. So 2 darab dengan 3. Negatif 1 darab 0. 0 darab 4. Selesaikan macam biasa. Nampak dapat value. Sebab tu disebut sebagai skala produk. Produknya ialah skala. Skala tu lebih kurang constant lah. Okay. So soalan yang kedua sama sahaja, cuma saya nak tunjukkan cara tulis vektor yang lain. We can also write as column matrix. Okay. 3, I tak ada, so 0. J3, negatif 2. Dot dengan 1, 2, negatif 7. Okay. So ini lebih mudah untuk kita nampak. Terus 0 darab 1, 3 darab 2, negatif 2 darab negatif 7. 0 multiply by 1, 0, 3 multiply by 2, plus 6. Negative 2 multiply by negative 7 plus 14 which is we have 20. Okay, very straightforward. Okay, so untuk dot product, ini lebih senang lah sebenarnya. Okay, sebab jelas kamu nampak darab dengan apa. Okay, so itu skala produk. Properties. Okay, jangan dipandang sebelah mata properties ni. Banyak sangat soalan yang boleh keluar menggunakan properties. Okay, so kita akan tengok satu-satu properties kita. So properties yang pertama, A dot A is equals to magnitude of A square. Okay, very straightforward. Kalau kamu ada vektor pun. Contoh vektor yang pertama ialah I plus J plus K. Kamu dotkan 2 ni. Value dia akan sama dengan magnitude of A square. Okay, very straightforward properties lah. Okay, so A dot B equals to B dot A. Tak ubah sign pun. Okay, dia akan straightforward. A dot B equals to B dot A. Dia commutative kat sini. Nombor 3. Properties yang nombor 4. Kalau kita ada constant M, di sini kita boleh keluarkan constant kita. Okay, boleh keluarkan constant. 0 didotkan dengan vektor kita, dapat 0. Properties nombor 6, A dot B is equals to magnitude of A, magnitude of B if and only if A parallel to B. Okay, so sekarang kita akan fokus dekat properties yang ke-6. Apa dia cakap ni? Terukis. Okay, properties yang ke-6. If and only if A parallel to B. So that means kita ada 2 vektor. Vektor A, vektor B. Parallel, selari, selari. Vektor A, vektor B. Okay. So, kalau dia selari dekat sini, obviously angle dia ialah kosong. Okay, angle kosong. Kalau macam ni, ini A saya, ini B saya. Okay, ada angle ke tak ada angle lah kan? Okay, so tak ada angle. So, theta kita dekat sini ialah kosong. Okay. By using definition from kotak pertama tadi, so kita tahu A dot B equals to magnitude of A, magnitude of B, cos theta. So, cos theta dekat sini ialah kosong. So, cos kosong ialah 1. Okay, ingat cos kosong 1 bukan kosong. Okay. So, ini ialah 1. So, that's why we end up with A dot B equals to magnitude of A, magnitude of B. So, datanglah definition dekat sini. So, masih lagi dekat properties yang ke-6.
A dot B equals to negative magnitude A, magnitude B if A and B in opposite direction. Okay, very straightforward. Dah belajar type of vectors. Let's say B kita punya direction ke sini, nilai dia akan jadi negatif lah di sini. Okay, angle ni akan jadi negatif. Okay. Kenapa jadi negatif? Sebab angle dia dah jadi 180 Angle dia dah jadi 180 instead of cos. So 180 ialah negatif 1. So dekat sini theta kita dah jadi 180. Sini theta kita ialah kosong. Okay, next properties. Ini properties yang paling penting lah sebenarnya. Semua penting kan? Apa je tak penting? Properties yang ketujuh. A dot B equals to 0 if A and B is perpendicular. If A is perpendicular to B. Okay, ini paling famous lah. Okay, so ingat sekarang. Macam mana boleh dapat properties yang ketujuh ini? Sama juga kita lukis, baru dah nampak. Okay, vektor ni sentiasa kena lukis. So let's say inilah vektor A saya. Ini ialah vektor B saya. Ini ialah 90 darjah. Okay, A perpendicular to B ni maksudnya sekarang ini ialah theta sama dengan 90 degree. So daripada properties 6 dan 7 kamu kena fahamkan lah angle dia berapa. Okay, so theta equals to 90 degree untuk di sini. So by using definition from kotak pertama, so A dot B equals to magnitude A, magnitude B, cos 90. Which is cos 90 sama dengan kosong. Kosong. Okay. So that's why lah we come up with the properties A dot B equals to 0 if A perpendicular to B. Okay, ini saya dah explain tadi. Ini saya dah explain. For unit vector I, J, K, I dot I, J dot J, K dot K equals to 1. Kalau dia cross, kalau dia pergi dengan unit vector lain, akan dapat kosong. Okay ke? Ada yang tertidur ke? Hampir. Boleh miss. Okay, boleh. Lama sangat tengok saya cakap. Punya tidur lagi. Oh lagi, malam masih muda. Alright. Belum tidur, Miss. Belum tidur. Ya ke? Macam dah atas katil tu. Betul. Betul lah. Tak, Miss. Okay. Panjang sangat explanation. Marilah kita pergi ke example. Ini semua basic-basic yang kamu kena tahu kan. Kalau tak application nanti memang susah kamu nak faham. Okay, so this is all the very basic vectors. Okay, sekarang kita tengok. Example 11, simplify A minus B dot A plus B. Apa yang nak disimplifykan kat sini? Dalam exam ni apa benda pula soalan dia minta? Teruskan je, teruskan expand macam biasa. Tapi jangan buat macam dia darab. Okay, jangan buat macam, anggap dia macam multiply biasa. Anggap dia macam multiply biasa. Tapi ingat dalam kepala kamu ini ialah vector. Okay, so A, kalau kita darab biasa kita terus buat A square. Okay, kalau kita darab biasa, contohlah ni darab multiply. Kita terus buat A square kan. Okay, tapi ini cerita vector. Kita tak boleh terus macam tu. Ada A dot A. Okay, setiap huruf tu ialah vector. So plus A dot B. Teruskan B dot A. A dot B dengan B dot A pun kita kena hati-hati. Okay. A cross B, B cross A kita kena hati-hati. Tapi tu nantilah. Kita tak boleh suka-suka hati terbalik-terbalikkan dia. Always refer back to your properties. And last one, B dot B. This one kena tunjukkan. Okay. So by using properties dekat sini. A dot A dan juga B dot B ialah properties yang pertama. Property 1, kita tahu A didotkan dengan vektor yang sama ialah magnitude square. So we have, ini, sekejap. Sini minus kan? Minus.
So minus benda yang sama. Ini ialah properties yang kedua. Kita tahu A dot B sama dengan B dot A. So we can just cancel out these two. So properties yang pertama tadi A dot A ialah magnitude A square. B dot B ialah magnitude B square. Itulah jawapan dia. Okay, selesai. Let's see, question B. Dia bagi huruf je kat kita. Dia suruh simplify. Ingat, setiap huruf ialah vektor. Okay? Jangan, dia bukan variable biasa yang kamu boleh darabkan. Okay, memang dia konsep dia lebih kurang sama. Tapi ingat, dia ialah vektor. Okay. So this one, first thing first, kita expandkan dulu. A dot C. Oi, terkejut saya. B dot C. Kenapa? Salah ke? A dot C plus B dot C minus big bracket A dot B plus C dot B. Expand kan? A dot C plus B dot C minus A dot B C dot B dengan B dot C ialah benda yang sama minus B dot C. Okay, cancel. So kita ada A dot C minus A dot B by using properties. Yang ketiga, kita boleh factorizekan A kita. Okay, tapi factorize bukan macam ni je. Okay, tak boleh factorize macam ni, kena nampak dotnya. A dot C minus B. Okay, selesai. Simple je sebenarnya. Sebenarnya darab variable macam biasa je. Cuma kamu kena nampak dot dia and kena alert sikit dengan properties dia. Okay. Kalau dekat dot product ni tak ada masalah sebab A dot B dengan B dot A sama. Okay. Tak jadi negatif, so you don't have to worry about that. So very straightforward lah. Ni tak ada masalah lah. Okay, now let's go straight to question number 12. Sekejap, sampai mana saya boleh macam ni. Berarti dekat angle lah nanti. Okay, example 12, given vector A, vector B, find T. Apa pula T ni? Ini T. If A is perpendicular to B, so here is the hint. A is perpendicular to B. So we know that A perpendicular to B, angle dia ialah 90 degree, cos 90 degree equals to 0. So A dot B equals to 0. Ingat sekarang sebab nanti kita ada kawan lain pula yang kita kena ingat. So remember this now. So we know that A dot B equals to 0. Tulis balik. Since A perpendicular to B, so we know that A dot B equals to 0. So the only thing that we have to find is A dot B lah. Okay. So A dot B equals to, so kita nak guna cara yang matrix punya column. 3 T negative 2 dot 1 minus T negative 3 4. Okay, so dot product nombor I, nombor J, nombor K darabkan. So 3, 1 minus T plus negative 3T minus 8. Tapi sini boleh minus terus lah. Minus 3T minus 8. Okay, so we know that A dot B equals to 0. Sekejap bagi saya tulis balik. Di sini. So ini semua equals to 0, So expandkan dekat sini. 3 minus 3T minus 3T minus 8 equals to 0. Negative 6T equals to 5. T equals to negative 5 over 6.
Okay, selesai. Simple je. Ini simple je. Okay, let's see the last part dekat sini. Example 15, 16 nanti kita sambung. Ya, saya tengok balik. Okay. Okay. C. Learning outcome kita yang ketiga, which is angle between two vectors. Sangat-sangat berguna bila kita nak cari application nanti angle between two lines sebab benda yang sama sahaja. Okay. Vector ni line lah. So macam mana nak cari apa itu angle between two vectors? So we have vector A. Kita ada vector B. Angle between two vectors tu yang mana? Yang ini. Bukan ini sahaja. Boleh jadi yang belakang ni juga. Okay. Ada dua. Okay, tapi biasanya kita ambil yang inilah. Depends. If the question asks for acute angle, kita ambil yang ini. Okay, so macam mana nak cari angle between two vectors? This is the formula. Okay, you have to remember the formula. A dot B equal over magnitude A, magnitude B. Okay, inverse cosine kita. Macam mana dapat formula ini? Sebenarnya daripada kotak pertama tadi. Okay, daripada kotak pertama. Apa tadi formula kotak pertama? Magnitude A, magnitude B, cos theta. Inilah angle between two vectors kita. So jadikan dia subjek. So kita ada cos theta equals to A dot B over magnitude A, magnitude B. And then nak cari angle, kita cosine kan sahaja. Okay, inverse cosine. Dan sekali lagi saya ingatkan, dalam degree. Okay, dalam degree. Alright, so let's see example 30. Yang ni sangat-sangatlah senang sebab dia memang very straightforward bagi magnitude A, magnitude B dan juga A dot B. Kalau soalan ni tak adalah nak keluar exam. Just you have to remember the formula lah. So theta equals to A dot B over magnitude A, magnitude B. Sorry, tertinggal cosine. Okay, ataupun kita start daripada sini lah. Constant. So A dot B is 7. 4, 3, cos theta. So we want to find theta. So we have theta equals to, kita kira dulu lah. 7 over 12. So theta equals to inverse cos 7 over 12, which we have 54.31 dalam degree. Simple je lah ni. Okay, sempat tak? Last example dekat sini, example 14. A, B and C are 3 points such that A, B and BC given to us. Find angle ABC. So apa pula ABC ni? Okay, so kita ada triangle dekat sini. ABC. A, B, C. So when question asks for angle ABC, so angle yang di mana yang kita nak ialah angle yang di tengah-tengah. Okay, tengah-tengah yang kita nak. Okay, so kalau dia bagi angle BAC, so kita nak cari angle mana? Angle yang DA. Okay, so kita nak cari angle yang DB, so ini B kita. So ini check angle yang kita nak cari. Let's see. Let's put this as theta. Okay, so theta ialah angle di antara BA dan BC. So ini BA, ini BC. Okay. Theta is angle between BA and BC. Okay, ingat angle kamu mesti keluar. Okay, ini point kita, ini point angle yang kita nak cari, dia mesti keluar daripada sini. Dia tak boleh datang balik dekat sini.
Itu dah salah dah. Okay, itu konsep dah salah. So angle, kalau kamu nak cari angle dekat sini, dia mesti keluar daripada angle kita. BA, BC yang kita kena cari. Okay, so we have AB and BC. BC kita ada. BA kita tak ada lagi. Okay, kita ada AB. So what we know from the direction angle, direction vector kita, kalau vector tu terbalik, yang kita ada ialah AB. Kita nak BA je, so kita kena negatifkan dia. Okay. So BA kita boleh cari from the question. BA is equals to negative AB. So basically BA kita ialah negative 3i plus j. So we have negative 3i minus j. So ini BA kita. Okay. BC memang ada dalam soalan. 2i plus 3j. So the question asks for angle B. Okay, angle B ialah angle between two vectors lah. Okay, bayangkan ini dua vectors kita, so kita nak cari theta. So kita guna formula yang sama dengan yang tadi. So cos theta equals to atas A dot B. So dalam kes kita, A kita ialah BA, B kita ialah BC. Okay, so BA dot BC over magnitude of BA, magnitude of BC. Okay, so ini ceritanya. So BA tak perlu risau, kita dah ada. Okay, cara ketiga untuk tulis vektor. Segitiga. Okay, kalau segitiga, tajam. Okay, negatif 3, negatif 1, kosong. Dot BC, 2, 3, kosong. Cara ketiga. Okay. Mana-mana pun boleh, nak guna negatif 3i minus j dot dengan 2i pun boleh juga, ataupun kamu nak guna column matrix pun boleh juga. Okay. 3 itu sahaja cara untuk tulis vektor. Over magnitude kita, magnitude BA, kita kira terus dekat sini, negatif 3 square plus negatif 1 square, 2 square plus 3 square plus 0 square. So atas boleh kira terus produk, dot produk kita negatif 3 darab dengan 2, kita ada negatif 6 minus 3 plus 0. Dalam ni square root 10, dalam ni 11. So kita ada negatif 9 over, sorry ini bukan 11, 13. Square root 10, square root 11. Jangan leka. Bawa kawan ni turun bawah. Kita belum cari angle kita, kita baru cari cos theta kita. Okay. So theta is equals to inverse cos negative 9 over, sorry ini square root 13. Square root 10, square root 13 in degree, which is you should get 142.13. Berdasarkan kita punya diagram dekat sini, tak logik lah pula kan. Ini 142.13. Okay? Tapi tak ada masalah, boleh je. Diagram kita bukannya betul sangat pun. Okay? Kalau kita abaikan negatif dekat sini pun betul juga sebenarnya. Okay, betul juga. Which is kamu akan dapat angle yang kurang daripada, cuba kalau kita cos 9 over square root 10 times 13. Kita akan dapat 37.87, which is pun betul juga. Okay, but if the question said find the acute angle, ini akan jadi salah lah. So kita kena abaikan negatif kita, ataupun you have to minus by 90 dekat situ. Okay, so both answers will be correct sebenarnya. Dua-dua angle between two vectors. Okay, boleh ke? Faham? Boleh. Boleh. Okay, dah nak habis.
Okay, so itu cerita angle between two vectors. Okay, if you come across, boleh cuba try example 16. Okay, example 16 ialah soalan yang sama dengan example 14 tadi, cumanya example 16 kata find the interior angles. Apa maksud interior angles? Dia nak cari tiga-tiga. Allah teruknya kata saya. Theta, beta, gamma. Okay, so kena buat ketiga-tiga angle tu lah. Okay, panjang sikit cerita dia. Nanti kita akan sambung balik example 15 dengan 16. So for now, kita berhenti di example 14. So make sure you complete your lecture note sampai ke example 14. Hari Khamis kita akan start tutorial chapter 5. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Thank you for your time. Bye-bye. I'll see you guys tomorrow. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you, Okay, good Miss. night. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay.